Ganti kau ni dah turun. Kita nak huraikan ni, ayat pertama kita, urid an uhadithakum an nafsi. Saya mahu bercakap tentang diri saya. Kemarin secara huruf perkataan tu kita telah buat huraian dah. Jadi hari ni kita tengok dari segi huraian bertulis. Jadi kemarin masa dialog, kemarin masa kita baca perbualan tu, kita bincang dah setiap kalimah kan. Kemarin ni sambut kemarin ni. Seperti yang telah diterangkan dahulu, kalimah fa'il tidak boleh menjadi maf'ulun bih. Mana dia lepas urid ni kan? Kita tak boleh nak kata urid wa hadithakum selalu. Seperti uhadithu tu dalam ayat tersebut. Jadi bagi membolehkan uhadithu menjadi maf'ulun bih kepada urid, huruf an diletakkan di hadapannya. Kita tengok situ di bubuh an tu kan. Di samping baris depan huruf tha tu, uhadithu tu bertukar menjadi baris atas. Ada faham dah? Setiap kali dah kita bincang tu. Kerana ada an. An tu ialah suatu huruf yang dia membaris ataskan kalimah fa'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang dia baris atas tu pula fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan huruf lain, wanung ataupun alif nun. Lepas tu ingat lagi dah. Nombor dua, nak tengok di TV tu pun boleh. Tengok di book lah tu dah. Ana Ibnu Khalil Ustaz Hasan Murad. Jadi Ibnu Khalil ni mana anaknya pak saudara. Jadi anaknya pak saudara ni mana sepupu lah. Saya sepupu Ustaz Hasan Murad. Seperti yang telah diterangkan dahulu, kalimah khal bererti bapa saudara sebelah ibu. Adik-beradiknya mak. Itu dia panggil khal. Jadi Ibnu Khali ialah anak bapa saudara. Jadi anak bapa saudara iaitu sepupu lah. Dia tak ada perkataan kau. Nombor tiga, ana suhufi, saya seorang wartawan. Suhufi bermakna wartawan atau jurnalis lelaki, dan suhufiyah seperti biasalah kita nak memuannaskan dia, iaitu dengan cara kita tambah ta marbutah di ujungnya. Bila kata suhufiyah, makna dia wartawan ataupun jurnalis wanita. Kata jamak masing-masingnya ialah suhufiyun. Kalau untuk suhufi, dia dijamakkan melalui jamak muzakkar salim, suhufiyun. Kita cuba kita ingat balik. Suhufiyun ni jamak muzakkar salim apabila kita perlu lokasi baris atas dengan baris bawah, dia jadi suhufiyin. Ingat lagi dah? Itu kaedah jamak muzakkar salim. Okay. Kafirun kadang-kadang jadi kafirin. Muslimun jadi muslimin. Serupa juga suhufiyun kadang-kadang jadi suhufiyin. Dan suhufiyat untuk jurnalis ataupun wartawan wanita dijamakkan dengan cara jamak muannas salim. Okey. Kemudian jaraid wa majallat, surat khabar dan majalah. Kedua-duanya adalah kata jamak. Kalimah jaraid adalah jamak taksir daripada kata mufradnya jaridah. Jadi surat khabar, kalau surat khabar kita kata jaridah. Dan majallat, kita nampak sini jaridah ni dijamakkan melalui jamak taksir sebagaimana dia sebutkan. Majallat pula jamak muannas salim daripada kata mufradnya majallah. Jadi tidak asing kepada kita, sebab majallah pun kita guna juga dalam bahasa Melayu. Cuma dia tasdid saja. Majallah. Okey, mudah. Kita panggil majalah. Sebenarnya majallah. Okey. Nombor 4. Ba'duha yazhar kulla yawm
wa ba'daha yazhar kull usbu' wa ba'daha yazhar kull syahr. Setengahnya terbit setiap hari, setengahnya terbit setiap minggu, dan setengahnya terbit setiap bulan. Kalimah yazhar terbit adalah fi'il mudhari' untuk dhamir huwa. Apa dia guna huwa tu? Di mana dhamir huwa tu? Ni yang merujuk kepada ba'd. Itu fa'il dia. Tapi dalam ayat ni dia sudah jadi fa'il mustatir. Sebab disebut dulu, sebab jumlah ismiyah ni disebut ba'duha yazhar. Kalau nak guna kalau nak guna susun ni tu ayat dalam bentuk jumlah fi'liyah, dia kena dia kena sebut yazharu ba'duha. Faham tak? Ni jadi dalam kes ni kita kata yazhar ni fi'il mudhari', fa'il dia mustatir kembali kepada ba'du. Oleh kerana ba'du tu ialah muzakkar mufrad, maka ganti nama dia huwa. Okey. Nampak cakap tu dah? Boleh ikut ni? Ya, boleh ikut tak? Kita baca sini je, tak payah we penerangin ni. Kita baca sini, cuba kita faham ni. Bila kita faham ni, kita klik baca semula boleh faham dah. Seperti yang diterangkan terdahulu, huruf lan pada kalimah kul berbaris atas adalah kerana pada ungkapan asalnya fi kulli yaum. Tengok. Kalau asalnya wa ba'du yazhar fi kulli yaum. Tapi oleh kerana kemudian huruf fi itu dibuang, menyebabkan huruf lam kalimah kul bertukar menjadi baris atas. Ini dia panggil mansubun binaz'il khafid. Dinasabkan dia, dibaris ataskan dia kerana dibuang huruf haraf ja khafid tadi. Faham tadi? Dia biasanya dia tengok dalam keadaan masa benda-benda lagu tu kan. Benda masa, benda ya kita boleh terkedir pada. Kita ada segi ayat tu, kita nak terjemuh kod Melayu kan, kalau tak berpada tu kan berasa tak sedap tu kan. Ya, dia kena ada pada situ. Okey. Kalimah yazhar jika ditasrifkan adalah seperti berikut. Macam biasalah. Cuba tengok tu, dia mudah je. Fa'ala yaf'alu tu zahara yazharu. Jadi tengoklah tasrif dia tu seperti biasa. Depan ni saya buat semua ni jadual ni kan. Sampai satu perikat belakang tu, ia jadi lambat barunya kerana duk main ni lah. Kita duk menaik ni. Jadi hak depan nanti saya tak buat ni. Riwayat disebutkan benda ni hak asal fa'il madhi dan mudhari' untuk huwa saja. Lepas tu buat sendirilah jadualnya. Jadi hak ni kita biasa dulu. Untuk siapa ke muka surat 100 berapa saya buat tu, siapa satu perikat tu suruh buat sendiri dah. Okey. Betul tak? Termasuk dalam jadual ni fi'il amal pun masuk dah ni. Fi'il amal. Okey. Turun ke bawah nombor 5. Ana muharrir majallah usbu'iyah ismuha al-mujtama'ul arabiyyul jadid. Apa molek tu? Saya editor majalah mingguan. Namanya Al-Mujtama'ul Arabiyyul Jadid, masyarakat Arab baru. Kalimah muharrir adalah editor lelaki, dan muharrirah untuk editor wanita. Kata jamak masing-masingnya ialah muharrirun untuk jamak muzakkar salim dan muharrirat jamak muannas salim. Boleh ikut deh. Kemudian kalimah usbu'iyah ialah mingguan. Usbu' minggu, usbu'iyah mingguan. Itu cara. Cuba kita tengok dia nak tukar. Kalau kita Melayu ni minggu kepada mingguan, usbu'iyah. Perhatikan bagaimana kalimah usbu' dijelmakan menjadi usbu'iyah. Daripada minggu
nak jadi mingguan. Dia bubuh ya nisbi, dia panggil dah. Ya nisbi, dinisbah, dibangsakan pada kalimah itu. Sebab tu kalau kita nak sebut Malaysia, dia jadi Malaysia. Maknanya dia tukar daripada Malaysia. Sebab tu kali dia kena, macam kita kata kita negara Malaysia. Kalau nak kata kita orang Malaysia, Malaysia. Mana kita bangsakan, kita sandarkan diri kita ni kepada negara. Jadi kaedah sandar ni dia guna ya tasydid. Kerana kita nak menyandarkan satu benda kepada usbu'. Maka usbu'iyah. Kalau kod Melayu kita jadi mingguan. Boleh faham tak nampak? Dengan cara menambahkan huruf ya bertasydid di hujung kalimah. Lihat jadual berikut. Bagaimana jadual berikut pula ni? Ni. Yaum hari. Kalau kita tukar menjadi yaumi, jadi muzakkar. Kalau kita tengoklah objek tu, objek tu muzakkar ke muannah. Kalau muannah yaumiyah, kalau usbu'iyah, ataupun kalau muzakkar usbu'i. Atau kalau nak kata mingguan. Kalau nak kata bulanan pula syahr, bulan. Syahrul kita kena ingat dah, syahrul perkataan ni kita bahasa jumpa syahrul Ramadan tak? Okey, syahriyah. Kalau sanah tahun, dia kena buat mula sanawi. Ingat tak kalau budak sekolah Arab dia tepak sanawi? Tak, betul tak? Tak je dengar sekolah Arab dia tepak sanawi. Objek yang kita nak sandar, mingguan itu gapo mingguan. Kalau kita kata kalau dah kelah mingguan, kelah tu kalau muzakkar, kita guna mingguannya usbu'i, tidak kata usbu'iyah. Majalah jaridah tu dua-duanya muannah kan? Faham tak? Al-mujtama' bererti masyarakat atau society. Kata jamaknya ialah mujtama'at, masyarakat. Mari mana perkataan al-mujtama'? Cuba tengok ni. Ni nak kita tengok di segi ni dah. Nak tulis lagi ni. Ni saja buku bismillah sini ya, ni buat dulu bismillah ni. Katakan kita nak tulis ni mana dah? Kopak sini dah. Oh dah. Kena tukar dulu sekejap. Ni pula. Okey. Daripada kalimah dia, cuba tengok ni. Mujtama'. Saya lagi bagi di mana? Ijtama'a. PL mati dah. Maknanya berhimpun. Ijtama'a. Kalau kita buat, kalau mudhari' dia yajtami'u. Okey dah. Ijtama'a yajtami'u. Masdar dia ni telah berhimpun, perhimpunan. Masdar, kata terbitan dia. Berhimpun, apa dia? Apa tu kita panggil ijtima'? Apa tak? Ijtima'. Ada Baik. Perkataan mujtama' yang kita belajar ialah isim maf'ul. Isim maf'ul. Saya sebut kemarin, kita nak pembentukan isim maf'ul 3 huruf, ayat dah kemarin. Hak 3 huruf, hak 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf depan. Jadi sekadar ni nak tunjuk dulu. Ini juga termasuk isim maf'ul. Isim maf'ul dia jadi mujtama'. Cuba tengok ni, mujtama'. Dan mujtama'. Apa makna mujtama'? Yang dihimpunkan. Berhimpun
telah perhimpunan dihimpunkan. Bila benda tu dihimpunkan, itu dipanggil masyarakat. Dia nak terjemuh perkataan masyarakat tu, dia guna benda tu bila manusia tu telah kita himpunkan setepak. Nampak tak? Jadi mujtama'. Faham ni? Ni mari kita kembali ni dah. Okey. Ada soalan lagi? Tak ada, kita masuk ke pelajaran barulah. Qatlul waqt. Tengok Jen kata sebab kita 45 kita nak masuk Quran. Hari ni jadi lewat sikit sebab kita dah buat kan. Baik. Qatlul maknanya bunuh. Al-waqt maknanya masa. Waktu maknanya masa. Tapi kaedah orang Arab ni dia tidak kata buang masa tu, dia guna bunuh masa. Itu perkataan dia, kita nak kata mana. Kalau orang putih wasting time. Waste maknanya macam waste maknanya buangnya. Barang buangnya. Nak serupa dengan Melayu, buang masa. Dia kira bunuh masa. Dia tak panggil buang masa, bunuh masa. Bakal tepat dia. Masa ni kan, boleh kita pergi bunuh dia. Sebab tu dah dia ada al-waqtu kas-saif. Ini ada kata-kata pujangga dia kan. Al-waqtu kas-saif illam taqta'hu qata'ak. Dia kata waktu itu umpama pedang. Kalau mu tak bunuh dia, dia bunuhmu. Nampak tak? Jadi di situlah dia ambil qatlul waqt. Faham tak? Dia guna bunuh. Kita ni masa itu emas. Peribahasa kita masa itu emas. Dia dah masa itu pedang. Kalau emas ni kita nampak sedap lagi dia, sebab kita emas ni kalau kita tidak ambil dia, rugi saja je, rugi tak lemah. Dia tak kena cara, dia bunuh kita lah pula. Dia gisuk lagi. Membuang waktu ni bagi dia memudaratkan diri. Kalau peribahasa Melayu bukan memudaratkan diri, tak untung je. Nampak dari situ. Jadi ingat istilahnya qatlul waqt, artinya mana? Buang masa, bunuh masa. Cuba tengok tu gambar tu. Ni ditulis tu nombor satunya majallah. Tu majallah dia dah tu. Dan yang kedua tu qahwa. Qahwa ni dia dua. Kopi yang kita minum pun dia panggil qahwa. Kedai kopi pun qahwa. Qahwa. Tu kedai kopi orang Arab tu, orang Mesir tu. Okay, kita pergi ke dialog dia. Dialog ni di antara Nabilah dengan Amin Kamil. Panjang ke dialog dia sikit lah. Kita tengok ni. Berdialoglah antara Amin Kamil dengan Nabilah. Di hujung episod ni bertunanglah kedua-dua ini. Amin Kamil orang Kahirah, Nabilah orang Dimashq, orang Syria. Okey, kita baca ni dah. Tak usah bacalah nama orang tu Amin Kamil tu. Amin Kamil kata, hal a'jabatkil Qahirah ya anisah Nabilah. Adakah menakjubkan awak? Maknanya awak, makna kalau kot Melayu kita, awak suka ke? Adakah awak suka? Adakah menakjubkan awak? Siapa yang menakjubkan? Al-Qahirah. Jadi kalau nak bubuh baris, Al-Qahirah tu kena baris baris apa? Apa baris atasnya? Dia fa'il. Awak tu, awak maf'ul sini. Adakah menakjubkan akan awak oleh Kahirah? Al-Qahirah tu yang menakjubkan. Ajabat tu ialah fa'il yang fa'ilnya Al-Qahirah. Ini adalah cara bahasa Arab. Dia tidak buat kita. Kita tidak takjub. Kita tidak takjub ke dia. Barang tu telah menakjubkan kita. Jadi fa'il tu di Kahirah. Al-Qahiratu. Kalau kita nak berbaris penuh sini, hal a'jabatkil Qahiratu ya anisah Nabilah. Faham tak?
Fa'il dia al-qahirah. Maf'ul dia ka. Maf'ul dia ki. Faham dia? Bahasa dia lagu tu. Kita nak buat mana? Fa'il duduk di benda, bukan duduk di kita. Kalau makan, minum, fa'il duduk kita. Ini duduk kita jadi objek. Subjeknya duduk di barang. Tengok benda lah. Makan, minum, enggak boleh lagi tu. Tengok, tu semuanya fa'il duduk kita. Objek tu menjadi maf'ul. Ni dia tak. Fa'il duduk di benda tu. Baik, katanya Nabi lah. Na'am, a'jabatni kathirah, walakin hunak syai' wahid lam yu'jibni. Yu'jibni. Pasal kih masuk lam tadi kan. A'jabatni kathirah. Ini bentuk serupa dah. A'jabat tu ialah fi'il madhi, ya fa'ilnya kathirah. Kathirah tu mu'annah, sebab tu jadi a'jabat, tidak jadi a'jaba. Fi'il asal dia a'jaba yu'jibu. Fi'il 4 huruf kan Nampak ni 4 huruf A'jaba yu'jibu. Nampak ni? Mungkin kita bincang bawah ni dah. Fa'il dia duduk di kathirah. Okey. Walakin hunan syai' wahid. Kerana di sana ada satu perkara lam yu'jibni. Ni. Lam yang tidak yu'jibni, yang tidak menakjubkan saya. Apa hak tu dia jadi muzakkar pula? Ni, fa'il dia mustatir ni. Yu'jib ni mustatir. Kembali ke siapa? Yu'jib. Yu'jibu, asalnya yu'jibu. Dia tak kata tu'jibu, yu'jibu. Ni fi'il mudhari', hak tadi fi'il madhi. Ni fi'il mudhari'. Dia kembali kepada syai'. Ni syai'. Fa'il dia mustatir, terlindung. Takdirnya ialah syai'. Faham dia? Syai' ni muzakkar. Sebab tu yu'jib, dia tak kata tu'jib. Okey. Asalnya yu'jibu, tapi kerana masuk lam jadi yu'jib. Okey. Lam, ingatlah ni. Lam dia jadi baris mati. Kalau lan huruf nun jadi baris hatah, disebut an. Lan dengan an serupa. Sama baris hatah. Amir kami tanya, baca ni dah. Ma hadha syai'. Dia tanya apa perkara itu. Tengok Nabi lah jawab ni. Al-julus ala rasif fil qahwah. Kathir minan nas yajlisun sa'ah tawilah. La yaf'al ay shay' illa qatl al-waqt ya lal asaf. Baik. Al-julus ni masdar bagi jalasa yajlisu. Julus. Ala rasih ni kaki lima. Fil qahwah, di kedai kopi. Kasir minan nas, banyak daripada manusia tu yajlisun. Tengok ni kembali kepada fi'il mudhari' kepada hum. Hum ni kembali kepada an-nas. Sa'ah, ni berjam-jam, tawilah, panjang. La yaf'alun, yang tidak buat ai syai', apa-apa satu pun, illa kecuali qatlal waqt, membunuh, merugikan masa. Cuma saya tidak terjemah ya lal asaf. Ini ialah bentuk keluhan. Alangkah ruginya. Tapi nak terjemah tak boleh. Asaf ni maknanya macam minta maaf, tapi dia lagu tu.
Sorry, tapi tak sesuai nak terjemah macam ni. Ya lal asaf, maknanya kalau kita menyesali sesuatu perkataan. Ingat ini sesuatu ungkapan tanda penyesalan. Nak terjemah tak boleh ni. Ya, kalau kita gini kan, adulah, gitu lah. Nak terjemah lagu tu, faham tak ada wakil jaga satu rugi ke masa adulah, gitu dah. Ya lal asaf ni maknanya adulah, gitu. Faham Ya lal asaf. Gitu. Kita nak belajar juga budaya orang Arab ni, kecek bahasa dia lagu tu. Ya lal asaf. Ya lal asaf. Okey, Amin kami kata. Yu'jibuni an asma' minki hadhihi al-afkar. Kata. ولهذا أرجو أن تكتبي مقالا عن هذه مشكلة لأنشره في مجلتي. Jadi tengok dia buat mari kata kau fahayah tu dah. Kita pun kita buat kelas berapa dah, kelas ni nak kira ni. Kalau dia mau hari Sabtu tu hari Sabtu tu bukan kelas 1 baru kita kelas ni mestilah ayat-ayat yang tak sidok main dah, ayat-ayat antara Zaidu Muhammad ayat-ayat mudah tu dia. Ayat payah pula ni. Baik, dia kata apa? Yu'jibuni, menakjubkan saya. Katanya kami an asma'. Tengok ni. Fa'il duduk sini ni. Fa'il duduk di an asma' ni. An asma' dia jadi fa'il ni. Tapi oleh kerana nak jadi fa'il dia kena objek. Dia tak boleh asma' ni macam tadi ya. Dia tak boleh masdar. An asma'. Menakjubkan saya, gapo yang menakjubkan saya? Untuk mendengar. Untuk saya mendengar. Oh, silap tulis ni. Dengar. Apa yang saya dengar? An asma' minki daripada awak. Oh, dengar silap tarik tu. Tak pasal perasaan tu. Hadhil afkar. Afkar ni fikiran, idea. Saya terjemah tak tepat tu, tengok tu. Tak apa ni, tinggal perkataan tu. Hadhil afkar maknanya fikiran-fikiran ini, idea lah. Afkar tu idea lah. Jamak pada fikrah. Mendengar idea-idea ni. Walihaza, kerana inilah arju saya agak an taktubi, untuk awak menulis makalan, satu makal artikel. Makalan ni artikel an hadhil muskilah, tentang masalah ini, lian syurahu fi majallati, untuk saya siarkan dalam majalah saya. Sebab dia muharrir kan. Amin kami tidak muharrir tadi kan, dia editor. Jadi Nabilah jawab, aiduka an aktub hadzal maqal. Cuba baca. Aidu ni fi'il mudhari' wa'ada ya'idu, promise. Saya berjanji kah awak an aktub, untuk saya menulis hadzal maqal, artikel ini. Jadi Amin kami kata ashkuruki. Jadi kita dua tengok. Syukran pun boleh kita kata ashkuruki. Kalau syukran terima kasih, kalau ashkuruki saya terima kasih kau. Kalau kau lelaki kita ashkuruka. Ashkuruk. Okey. Kita pergi ke huraian. Boleh lagi. Mana? Nombor 1. Hal a'jabatki. Kita boleh baca sepitah lali sebab kita bincang dah tadi kan. Hal a'jabatkil qahirah, adakah Qahirah menakjubkan awak? Kalimah a'jabat ialah fi'il madhi dhamir hiya, daripada a'jaba yu'jibu. Tengok 4 huruf kan. Dalam ayat ini kalimah a'jabat digunakan kerana fa'ilnya adalah al-qahirah, di mana huruf ta-nya sudah tentu berbaris hadapan. Saya sebut tadi. Al-qahirah, al-qahiratu. Huruf ki yang tersambung di hujung a'jabat ki pula ialah maf'ulun bi. Maf'ulun bi tak bunyilah bagi datang ni apa ni?
Ka ni. Kalau ka jadi laki-laki pula. Inilah, dengar. Kakiku ni ialah dipanggil mabniyun. Kayak kemarin royak dah kan? Mabni dengan mu'rab. Yang jelas apa huruf ni benda mu'rab. Apa benda mu'rab? Benda yang boleh ditukar ganti huruf. Dia ada kalimah-kalimah yang tak boleh nak tukar ganti. Duduklah mana pun dia tetap dengan dia. Macam apa? Macam allazi. Mabni dia panggil. Dibina. Mabni. Faham kan? Macam ka ni dia dhamir. Perkataan dhamir ni mabni. Perkataan biasa baru. Misalnya maktab, torik masjid, tu baru boleh ada dan dindungnya. Dia tak main dan dindung. Pasal apa? Dia bukan mu'rab, dia mabni. Jadi ada dua kategori. Ada kalimah mabni, ada kalimah mu'rab. Okey. Nombor 2, lam yu'jibni. Okey, tidak menakjubkan saya. Kalimah yu'jibu ialah fi'il mudhari' untuk dhamir huwa, di mana fa'ilnya mustati yang merujuk kepada syai', dan ni selaku maf'ulun bih. Faham tu tak? Qatlal waqt, buang masa. Itu tak payah hurah, itu istilah dia. Ya lal asaf ialah satu ungkapan keluhan bermakna malangnya. Lagu itulah. Al-afkar ialah jamak kepada fikrah, idea. Nampak tak? Betul boleh pergi direct. Arju ialah fi'il mudhari' untuk dhamir ana daripada raja yarju, mengharapkan. Faham tak? Raja yarju. Dia fi'il 3 huruf, tapi kerana ada huruf illah belakang tu dia buang sikit. Antaktubi, supaya awak menulis. Kalimah taktubi juga fi'il mudhari' untuk dhamir anti. Asalnya ialah taktubin. Tidak anti taktubin kan ni. Taktubin apabila masuk an sebelumnya menyebabkan huruf nun digugurkan. Jadi taktubi. Peranan lan dalam mengubah hujung kalimah fi'il mudhari' dapat dilihat dalam silap ni. Apa lan pula ni? An. Beki-beki tu. Peranan lan pula. Peranan an. Beki. Peranan an dalam mengubah hujung kalimah fi'il mudhari' dapat dilihat seperti berikut. Ni beki ni dah, beki lan ni jadi an. Tengok tu. Huwa yaktub. Jadi an yaktuba. Huma yaktubani. Jadi an yaktuba. Kalau hum yaktubuna jadi yaktubu. Begitulah seterusnya. Nampak dia? Okey, turun bawah lagi. Dalam ungkapan antaktubi baqalan, kalimah maqalan ialah maf'ulun bih, sebab itu huruf lam di akhir kalimah tersebut berbaris atas. Okey. Nombor 7, ansyura. Dalam ungkapan li ansyurahu fi majallati juga fi'il mudhari' untuk dhamir ana daripada nasyara yansyuru. Makna apa? Siar, sebar. Faham tak? Jadi untuk ana jadi ansyuru. Huruf ra pada kalimah ansyura tu berbaris atas disebabkan terdapat lam depan. Lam ni ingat deh, lam ni dia masuk dua. Dia masuk ke fi'il pun boleh, dia masuk ke isim pun boleh. Kalau dia masuk kepada isim, dia jadi huruf jar menyebabkan isim tu bagi bawah. Faham tak? Kalau dia masuk ke fi'il, dia jadi fi'il tu bagi atas. Kalau masuk kepada fi'il, dia jadi untuk. Serupa juga, untuk juga. Bila masuk kepada fi'il, tadi kalau masuk ke isim untuk dah. Untuk bagi. Kalau masuk ke fi'il, dia jadi untuk ataupun supaya. Dia tidak jar, dia menasak. Dia ambil nasab. Dia ambil nasab untuk fi'il, tetapi ambil jar untuk isim. Ingatlah? Kita tengok dia tu. Okey. Dia sama dengan li, sama dengan an. Fungsi dia sama dengan an. Akhir sekali, a'iduka an akatub hadzal maqal, saya janji kepada awak untuk saya tulis artikel ini. Kalimah a'idu ialah fi'il mudhari' untuk dhamir ana daripada wa'ada ya'idu. Ni tengok dia bunyi, dia nampak pendek ni kerana ada huruf illah depan dia. Wa'ada ya'idu. Dia tak boleh jadi ya'idu. Kita berhenti sekat tu, kita tengok Quran pula dah sikit.
Habis tadi? Okey, kita buka Quran pula ni. Mana ni? Kita sekat-sekat mana Quran? Al-Baqarah. Jadi, sebelum masuk Al-Baqarah ni, saya nak tunjuk kau dulu dah. Cuba tengok sini. Ayat akhir kemarin, waladhdallin tu kan. Cuba tengok ni. Daripada perkataan sini ialah dha, alif. Dalam Quran kita ada alif ke dha? Lepas tak? Ada? Dia tengok Resam Usmani pun dia serupa sini kan. Cuba tengok ni. Dhallin ni ialah, kita tengok mari mana asal dia. Dia asal daripada PA dia dhalla, 3 huruf. Dhalla sesat. Dhalla mana sesat? Yadillu. Yadillu begini. Kenapa dah? Baik. Dhal itu bagaimana? Isi fa'il dia yang sesat. Kan daripada, tapi oleh kerana dia ni huruf lagu ni, sepatut kita nak lagu ni wajah dia, wajah fa'il ni kan. Fa, tidak gini kan, fa'il. Wajah nak macam alim. Nampak dah kemarin dah. Nak suruh jadi lagu ni, fa'il. Tapi tak nampak dah lagu tu je. Dia jadi dhalun. Dia jadi gini. Dia ni jadi dha, alif. Boleh lagi. Huruf akhir dia tak boleh lah. Dia jadi fa'ilun. Dia jadi dhalun. Nampak tak? Kalau dia huruf berganda gini. Dia asalnya dhalala ni. Dhalun. Dhalla. Jadi dia guna tuduh ni. Fa'il dhalun. Mana? Bila jamak taksir, dia mari sini. Jamak taksir, jamak muzakkar salim. Betul tak? Okey. Sesaat dah. Kita nak masuk ayat kita yang kedua. Alif Lam Mim. Ni saya nak ambil kau ni sikit. Kita boleh baca kau ni. Kita boleh baca dari segi i'rabul Quran. Kita supaya tepat saya ada sini ni supaya i'rabul Quran. Kita tengok surah Al-Baqarah. Okey, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ni dia kata huruf muqatta'ah. Jadi benda tu sebab tu dalam dari segi kita tak boleh royak gapo sini. Dari segi tafsir pun dalam Quran dia kata Allah saja yang mengetahui dah. Wallahu ya'lamu bi muradih. Allah yang tahulah apa kehendak dia. Biar tak secara alif lam itu kan. Kita tengok ni ayat yang kedua ni, tengok ni. Zalikal kitab la raiba bih. Nampak sini? Ni. Hudal lil muttaqin. Zalika ni. Okey. Baqarah ayat yang kedua. Okey. Zalika ni kan, dia panggil ismul isyarah. Isim penunjuk, isyarat. Haza zalika, pokok dia tilka. Faham? Dia panggil isim isyarat. Kau nak tengok dia tulis lagu mana isim isyarat? Bukan ni kan? Isim ismul isyarah. Dia pakai ni. Maknanya kata nama penunjuk. Itu ini dia penunjuk dah. Baik. Kembali pada tadi. Ini kan? Ni. Bila dia ada zalika ni kan, lagu mana? Dia ni boleh juga dianggap sebagai mubtada. Ini zalika ni. Dia boleh menjadi mubtada. Bila dia jadi mubtada, Alkitab ni dia boleh menjadi khabar. Walaupun dia banyak pendapat, saya tak sebut pendapat lain sebab takut jadi bingung. Dia sebut dari segi bahada, ismu, isyarat, tak apa. Kita ambil sependapat. Macam-macam ulama mengistiharkan, mentafsirkan berapa bo ni bagi depan.
Dia kata zalika ni dia duduknya dalam keadaan bagi depan dia sepatutnya. Dia bermula kan mubtada bagi depan, tapi zalika ni mabniyun. Ingat tak? Maka dia tidak tubiklah. Zalika tak nampak dia bagi datanya, bagi depannya. Mubtada khabar. Hak ni bagi depan sebab apa? Sebab dia khabar. Ingat je. Zalika kita itu tu kita, okey. Kita pergi sikit lagi. Dan dia panggil mubtada khabar sini. Tu dia kata ada setengah kita itu. Dia khabar duduk sini. Nanti kita ambil dari segi kita nak tengok segi bahagi ni. Okey. Boleh dia orang nak tafsir. Ada setengah dia sebut kita itu. Tak jadi mubtada khabar lah kata. Tapi kita ambil sana satu pendapat. Itu ialah kita. Habis kat tu. Habis kat tu la raiba. Raiba ni maknanya sini tiada ragu, raiba. Okey. Ni dia panggil apa dia raiba? Apa bagi data? Raib maknanya keraguan kan? Hak ni dia panggil la nafiyah lil jinsi. Nanti nak tulis dah. Dia panggil sini la nafiyah lil jinsi. Lil jins. La nafiyah, tak berbaris tak apa. Ni boleh ingat tak nafiyah ni? Nafiyah lil jins. Ingat kau ni? Kau nak tulis lah. Nak tulis? Tulis nafiyah lil jinsi. Dia ada banyak. La saja ni dia ada banyak. Ada la nahiyah. Tapi kita tak si bicara dah. La ni dia panggil la nafiyah lil jinsi, makna la ni yang menafikan jenisnya. Dia menafikan jenis. Hukum dia bagi atas. Ni. Hukum dia bagi atas. Takut keliru ni ayat Quran kita nak bincang ni dah. Kita bukan nama merah lah dia tu. Ada nama ya? Nama merah. Tu dia nama merah. Mana contoh lain? Contoh lain ialah la ilaha. Tidak. Kita tengok ni. Contoh lain lah. La ilaha. Tidak bagi datang ni. Tiada Tuhan, menapi ni. Dia menapi jenis. Jadi bila la nafiyah lil jinsi, hukum dia kalimah isim selepas pada dia berbaris atas. Ini dipanggil la nafiyah lil jinsi. Boleh kutip ni? Boleh. Baik, biarlah kita tidak pergi detik. Kalau kita bincang orang apa ni panggil error Quran buat pening dia buat mari pendapat orang buat payah dah. Kita nak pergi pensil ni. Kita pensil lapis dulu. Fihi padanya. Pada mana? Pada kitabnya. Sebab tu dia jadi hi, dia dah hiya ha. Dan ni nak ayat cerita ni fihi apa jadi ayat ni? Padanya petunjuk. Mana mubtada mana khabar? Mana mubtada mana khabar ni? Baik, inilah dia panggil mubtada muakhar, khabar muqaddam. Mubtada yang dikemudiankan, khabar didulukan. Sepatutnya hudan fihi, petunjuk padanya. Sebab fihi dia tak boleh jadi mubtada. Sebab nak jadi mubtada kena isim. Sedangkan fi ni harah. Khabar boleh harah. Mana? Jar majrur dia boleh menjadi harah, boleh menjadi khabar. Jadi khabar dulu. Jadi hudan ni sepatutnya dia ni bagi depan. Tapi ini mabniyun juga dia ni. Dia tidak panggil mabniyun sini, dia panggil ditakdirkan saja, muqaddar. Dia panggil dia ni dirapuk secara muqaddar, ditakdirkan. Dia tak kena nak baca hudun. Dia kok mana-mana hudan ni bagi datah pun hudan, bagi depan pun hudan, bagi bawah pun hudan. Dia mabni, tapi dia bahayalah.
Memanglah dari segi dia nampak mabniyah lah. Okey. Menjadi petunjuk kepada siapa? Lil muttaqin. Muttaqin mari daripada kata yang apa ni? Kita nak baca sini. Al muttaqin. Bukan alif lam tu dah. Muttaqin. Dia ni ada sadu. Muttaqin. Ni jenis PN ke apa lagu ni? Kata yang apa ni muttaqin? Daripada perkataan dia ittaqa. Ifta'ala sebenarnya ittaqa. Dia jadi terus putih ni. Sini terus putih ittaqa. Ni jadi buah belakang. Dia ada huruf ilah pula belakang. Ni putih huruf ni. Ni. So 2 3 4 5. Ittaqa yattaqi. Wa may yattaqillah kan? Ittaqa yattaqi. Seni lagu ni pula. Padut nulis bangun duduk dah. Ittaqa yattaqi. Ni fi'il madhi, fi'il mudhari'. Baik. Isi fa'il dia ni. Ni nak sebut sini. Isi fa'il dengan isi maf'ul lain pada hak 3 huruf. Hak 4 5 ni dia mula dengan huruf min. Semua mula dengan huruf min. Dia min depan. Min disambungkan dengan fi'il mudhari'. Ni. Dia buai ya ni ganti dengan min. Jadi okey. Ni ya payuh ni pasalnya dia jenis. Dia ada ya situ, dia buat sini muttaqun. Pakai gitu selalu. Payah nak faham ni pasal duduk ni dia buana sama kena buai. Dia sepatutnya muttaqiyun. Ya segitu dah. Kata kalau tidak ya ni huruf lain, dia akan bunyi lagu tu. Baik tak? Nampak tak? Muttaqiyun. Tapi dia berat nak baca, dia pakai muttaqun selalu. Buai ya tu. Baik muttaqun. Baik. Muttaqun maknanya orang yang bertakwa. Isi fa'il ni bertakwa, orang yang bertakwa. Bila jamak dia muttaquna. Mereka ia bermuttaq. Muttaqu. Muttaqu. Mana? Orang-orang yang bertakwa. Tapi nak duduk dalam ayat ni, li ada depan. Bila li kena bagi bawah. Bila bagi bawah, tak boleh bagi bawah sebab dia jamak muzakkar salim. Jawab dia tukar ya ke wa kepada ya. Boleh faham tak? Kesedakkan kita faham dah Quran gini dah. Memang Bapa muttaqi baca, bapa tak baca muttaqun kan ada li. Dah ada li bapa tak boleh bagi bawah. Hak tu kalau lah mufrad, ni jamak muzakkar salim. Kan? Kita faham tak ayat tu? Faham? Orang kata ketinah tu kalau kita boleh royak gitu. Acu irak sikit, orang pondok dia lagu ni sama. Muttaqi, kita tahu dah. Tak cepat ada orang kan? Cepat tak cepat ada ya? Okey, tengok ni. Orang pondok kata ke dia, acu irak sikit apa lil muttaqina? Kita kata la ni haraja. Al muttaqu ni apa dia kata hak ni majrur. Dah majrur apa? Bila majrur bagi bawah apa tak dapat bagi bawah ni dia kata. Kalau hak ni apa bagi bawah, kalau hak ni. Mana ni? Hak ni. Muttaqu ni nampak dah bagi bawah. Sebab dia nya mufrad. Nah. Ni jamak muzakkar salim. Bila muzakkar salim, kita jar dengan huruf ya ayat ke dia. Iaitu tukar wa kepada ya. Mubtada muakhar dengan khabar muqaddam. Pokok apa dah? Lagi gini. Berarti ayat ni sudah boleh dah? Baik kita pergi sini dah. Kita bincang dari segi bagi ke whiteboard ni. Bagi ke khabar muqaddam, mubtada muakhar dah. Gini. Kita kata gini,
Dia biasa je khabar muqaddam ni apabila khabar tu tidak dalam bentuk mufrad. Dia tidak benar. Misalnya kita kata gini, hak lagu ni. Kita kata Muhammadun, tak sebut bahagi dah, nak cepat sikit. Ambil masa lebih pagi ni, boleh mu? 10 minit dah ambil dah, pasal nak tulis hari ni. Muhammad, kita sebut Zakiyun, cerdik. Mana tadi? Zaki. Muhammad tu cerdik. Okey. Zaki. Zah. Tu Zaki tu bersih. Zaki. Muhammad Zaki. Kalau kita buat Zakiyun lah. Zakiyun. Muhammad ni dia kena bagi tak? Ni mubtada, ni khabar. Mudahlah lagu ni. Tapi dalam keadaan lain, kalau kita kata gini, ni kita nak royak Muhammad. Ambil semula Muhammad ni dah. Muhammad ni kita nak tukar dengan Zakiyun. Kita kata sini dah. Kita mahu Muhammad tu duduk di atas masjid. Muhammad berapa pula ni? Muhammad berapa tak si mampu ni? Muhammad duduk atas jalan ala tariq. Muhammad duduk atas jalan. Mubtada khabar. Khabar dia ni, jumlah ni panggil khabar. Hak tadi Muhammad Zaki tu sebenarnya mubtada khabar dah. Kadang-kadang boleh jadi khabar dia panggil khabar dia. Muhammad tu mubtada, khabar dia predikatnya di atas jalan. Tu cerita, benda dengan cerita kan. Cerita mengenai dengan Muhammad ni dia panggil predikat kan. Muhammad berapa Muhammad ke apa dia? Muhammad duduk atas jalan. Duduk atas jalan tu baik khabar. Baik, kadang-kadang kita nak guna ayat tu, kita nak stres kepada duduk atas jalan. Kita nak kata di atas jalan itu ialah Muhammad. Ada ke kita nak guna ayat lagu tu? Muhammad di atas jalan. Orang tidak orang nampak kita cerita Muhammad. Ni kita nak cerita siapa dia ada atas jalan tu. Di atas jalan itu ialah Muhammad. Maka kita akan guna ayat ni, kita nak kena pusing. Kita kena buat gini. Kita kena buat kita buat sini, tukar sini, tadi barulah kita sebut sininya Muhammad. Nampak tak? Kau tak bagi. Kita tukar. Maka tu pertukaran lagu ni lah dipanggil sebagai mubtada muakhar khabar muqaddam. Hak mananya? Hak ni tetap menjadi mubtada. Hak ni tak boleh jadi mubtada. Dia jadi khabar. Tapi khabar didahulukan. Dia panggil khabar muqaddam. Muqaddam itu mana didahulukan. Mubtada diakhirkan, dikemudiankan, muakhar. Tak dua. Hak ni betul biasa. Ni mubtada, ni khabar. Hak ni khabar dulu. Kenapa ya? Dia sebagai depan sekiranya mufrad. Macam tadi Muhammad Zakiyun tadi. Tapi dia biasanya kalau kira dia ni tepat dia lah, tepat bagi depan. Tapi kerana kehadiran lah dia mengubah. Lokasi tu lokasi bagi depan. Tetapi tidak nampak depan dia kerana ada mari faktor lain yang mengubahkan dia. Nampak tak? Alat tariki, tak boleh kata alat tariki kerana dia mesti patuh. Dia tak boleh kembali kepada hukum asas. Semata aku jadi mubtada, aku nak bagi atas macam, bagi depan macam, tak boleh. Kerana ada tuan lain depanmu. Kena alat tariki. Jadi kalau betul lagu ni, kalau kita jumpa yang ada haraja ke benda-benda lagu ni, dia panggil khabar muqaddam. Jadi supalah dengan ayat tadi, khabar muqaddamnya daripada ayat Quran kita tadi ialah fihi hudan. Boleh tak? Maka sekat tu lagi ni dah.
Suayak hari ni.